Terlebih dahulu saya ingin ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua peserta. Kita dah start record ya, Cikgu Husin? Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa pada pagi ini bersama-sama saya dengan tim-tim saya, Cikgu Husin dan Cik Hafiz. Pada pagi ini, jangan tersilap kursus. Selamat datang ke kursus pembuatan biskut raya secara online, iaitu biskut Danish Butter Cookies. Saya selalu nak tersasul nama biskut ni. Kadang Danish Cookies Butter lah, Danish Butter Cookies lah. Biasalah lidah terbelit-belit. Selamat datang ke kursus Danish Butter Cookies. Pada hari ini kursus pembuatan biskut secara online. Saya akan buat secara 2 hari berturut-turut pada hari ini dan juga esok. Esok kita akan melaksanakan kursus Red Velvet Rangup. Kalau ada yang berkelapangan pada hari esok boleh jugalah sertai sedikit pengenalan kepada diri saya terlebih dahulu. Tak kenal maka tak cinta. Nama saya Puan Sarinah binti Malik. Saya merupakan pensyarah di Kolej Komuniti Betong. Pensyarah bagi program sijil pengembaraan dan pelancongan lah. Saya akan sedikit introduction terhadap berkaitan Kolej Komuniti Betong ya. Mungkin ada yang dah tahu kah, belum tahu kah, saya cerita saja, mungkin ada yang sudah lupa. Kolej Komuniti Betong ni terletak di Sarawak dan merupakan sebuah institusi sepenuhnya kerajaan di bawah kementerian, sebab kita selalu bertukar kementerian pengajian tinggi. Kadang sebelum ini Kementerian Pendidikan tinggi, jadi bertukar-tukar. Semenjak PKP ni saya punya sedikit tumpul. So kadang-kadang tersilap cakap, maafkan saya lah. Di bawah Kementerian Pengajian Tinggi sepenuhnya kerajaan terletak di Betong, dan di Malaysia kita ada sebanyak 100 lebih. Saya tak ingat dia punya exact amount, berapa the exact numbers. Kita ada 100 lebih lah di seluruh Malaysia. Kalau di Sarawak saja kita ada 6 kolej induk dan 1 kolej cawangan, iaitu di Kuching, Kolej Komuniti Kuching, Kolej Komuniti Santubong, Kolej Komuniti Mas Gading, Kolej Komuniti Miri, Kolej Komuniti Betong, dan satu lagi Kolej Komuniti Sibu, iaitu cawangan lah, cawangan untuk Kolej Komuniti Sarike. Betul ke 6? 6 ke 7 ni? Tengok salah kira. Saya kira sekali lagi. Kolej Komuniti Kuching, Santubong, Mas Gading, Betong, Miri, Sarike dan Sibu. Sibu itu merupakan Kolej Komuniti cawangan kepada Kolej Komuniti Sarike. So yang induk ada 6, satu tu cawangan lah. So kami menawarkan program sijil, maksud saya Kolej Komuniti Betong ya. Kolej Komuniti Betong menawarkan program sijil pengembaraan pelancongan, peringkat sijil. So tempoh pengajian di sini jika puan-puan atau cik-cik ada kawan ataupun anak buah yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat sijil, kami ada menawarkan program sijil pengembaraan pelancongan lah. Tempoh pengajian dalam 2 tahun. Ada 4 semester. 3 semester di institusi. Kemudian semester terakhir adalah mereka akan dihantar LI. LI itu adalah latihan industri lah. Praktikal. Jika puan-puan di rumah ingin mengetahui lebih lanjut apakah Kolej Komuniti, apa lagi program-program Kolej Komuniti offer, boleh terus melayari laman web, laman sesawang kami, mypolicc.edu.my saya risau saya salah sebut. Itu kalau nak tahu seluruh Malaysia lah. Kalau kami di Kolej Komuniti Betong boleh terus, mungkin ada puan-puan telah pun join grup Telegram kami, boleh terus klik Facebook kami, Kolej Komuniti Betong, Instagram kami KK Betong. So boleh terus join lah, and then boleh tahu apa-apa saja info yang berkaitan dengan Kolej Komuniti Betong. Saya nak cerita sikit tentang PSH, pembelajaran sepanjang hayat. Kolej Komuniti Betong ni, mana-mana kolej komuniti lah, kami bukan saja menawarkan kursus sepenuh masa,
Kursus sepenuh masa ni macam yang saya cakap tadilah, sijil pengembangan pelancongan dan program-program lain. Yang ini yang saya buat sekarang ni adalah kursus pendek, okay, short course, kursus pembelajaran sepanjang hayat atau kami panggil kursus PSH. Kenapa dipanggil PSH? Kenapa dipanggil pembelajaran sepanjang hayat? Namanya pun kita dah tahu, pembelajaran sepanjang hayat. So ilmu yang kita belajar sepanjang kursus pendek ni biasanya adalah ilmu-ilmu yang kita akan apply, yang kita akan guna untuk sepanjang hayat kita. Ilmu masak, ilmu apa lagi? Kursus PSH ni bukan sekadar masak ya, ada banyak lagi ilmu. Cuma hari ni saya buat kluster masakan lah. Kadang ada yang kursus Iqra pun ada. Okay, apa lagi? Kursus jahitan, tu semua tu antara kursus pembelajaran sepanjang hayat lah. Itu yang dinamakan pembelajaran sepanjang hayat. Ilmu tu kita akan guna untuk sepanjang hayat kita. Okay, ilmu-ilmu kemahiran lah. Okay, so that's why kita panggil kursus PSH. Dia punya akronim PSH, pembelajaran sepanjang hayat. Okay, itu sedikit pengenalan lah. Baik, balik kepada fokus kita pada hari ini, kursus pembuatan biskut secara online iaitu Danish Butter Cookies. Okay, hari ini saya akan buat Danish Butter Cookies. So saya akan perkenalkan dulu bahan-bahan dan juga peralatan yang digunakan lah. Okay, untuk membuat biskut ini mudah saja, bahannya tidak banyak. Cuma saya dah tambah-tambah sedikit lah. Saya percaya puan-puan di rumah, cik-cik di rumah biasa dah buat cookies kan. So ada banyak resepi-resepi Danish butter cookies ni. Tapi yang ni saya guna adalah berdasarkan yang saya pernah pakai. Okay? Yang saya pernah guna dan saya pernah apply dan hasilnya menjadilah. Saya belum pernah lagi cuba resepi lain. Ada juga resepi yang hanya menggunakan bahan yang very basic, butter, tepung, telur, macam tu lah. Cuma hari ni saya akan tambah heavy cream, tepung jagung. Sebab ni saya ikut resepi yang saya pernah join, yang saya pernah tengok lah sebelum ni, okay. So jangan assume, jangan anggap resepi ni saya tidak cipta ya. Saya ni, saya cerita sikit lah, saya ni bukan chef, saya bukannya background pendidikan kulineri dan sebagainya. Cuma saya minat untuk masak lah, tetapi biasanya saya masak ni untuk keluarga saya. So saya punya konsep bila buat kursus pembelajaran sepanjang hayat ni, kursus pendek ni, konsep saya adalah berkongsi ilmu, bukan untuk mengajar tetapi untuk berkongsi ilmu. So jika puan-puan di rumah sana ada ilmu yang lebih tahu dari saya, sudi-sudikanlah berkongsi bersama kami di sini. Bukan saja untuk saya sebagai tenaga pengajar pada hari ini, tapi mungkin rakan-rakan lain di rumah sana yang seramai ada 4 orang ni. Okay, mungkin jika ada tips, kongsi sama-sama. So mungkin ni tahu daripada tak tahu, jadi lebih tahu kan. So kita konsep kita adalah berkongsi ilmu, bukannya mengajar macam konsep kelas apalah yang biasa tu, okay. Okay, balik kepada Danish butter cookies. So bahan utama kita of course butter. Okay, butter kalau ikut resepi yang saya kongsikan, kita guna unsalted butter. Okay, boleh juga menggunakan butter yang salted ataupun unsalted. Okay, kalau guna unsalted, dekat resepi tu kena letak garam sedikit lah. Macam hari ni saya guna butter biasa, so I think dia dah ada salted lah. This is salted. Okay, saya bukan nak promote jenama Okay, jadi saya akan gunakan butter salted. Resepi saya unsalted. Okay, jadi bila guna unsalted butter, puan-puan guna unsalted butter, letak garam sedikit secukup rasa. Okay, so butter ni adalah bahan utama. Tepung apa? Tepung gandum. Tepung gandum saja saya guna. Sedikit tepung jagung. Okay, esen vanilla untuk menaikkan aroma biskut kita. Kemudian telur, saya hanya gunakan kuning telur saja. Ada resepi yang menggunakan telur sebiji dan juga ada resepi yang menggunakan sebiji telur, lepas tu dia tambah egg yolk, maksudnya kuning telur. So lebihan kuning telur lah. Macam saya terus guna kuning telur saja. So 2 biji. Icing sugar, okay.
Kemudian saya letak sedikit heavy cream. Heavy cream ni apa? Heavy cream ni dia dairy product. Siapa yang ada pernah ikut kursus aiskrim saya sebelum ni, saya ada cerita sedikit beza whipping cream non-dairy dengan dairy kan. Non-dairy whipping cream ni adalah bahan yang tidak ada bahan tenusu. So yang dairy product ni, heavy cream ni whipping cream yang dairy lah, UHT. Okay, kalau nampak dekat kotak tu ada UHT, tu maksudnya dairy product, bahan tenusu. Okay, yang memang susu lah. Okay, so kita akan pakai heavy cream. Okay, jika puan-puan tidak ada heavy cream, sebenarnya tidak ada masalah. Tak ada heavy cream pun tak apa. Yang penting bahan utama dia adalah tepung, butter, icing sugar dan esen vanilla. Itulah yang penting. Yang ini hanya tambahan sajalah untuk resepi saya. So heavy cream saya akan pakai dua sudu besar saja. So itu yang saya cakap tadi. Jika puan-puan rasa alah leceh lah, heavy cream dia bukan murah ya. Okey, bahan-bahan yang saya pakai pada hari ini sebenarnya bahan-bahan yang separa premium. Okey, separa premium tu maksudnya bahan-bahan yang bukanlah nak cakap mahal sangat. Dia ada murah, ada yang mahal lah. Kalau puan-puan ingin berniaga, kena olah sikit lah resepi tu. Jangan pakai sangatlah barang premium kan. So barang premium, separa premium ni mungkin hasil dia sedikit premium lah. Macam itulah yang saya percaya, okay. Sebab saya nak buat ni untuk kepada ahli keluarga saya kan, orang yang saya cintai. Jadi so saya pakailah bahan-bahan premium, sedikit bahan premium ya. So heavy cream. Kalau tidak ada heavy cream, it's okay. Tak perlu risau. Kemudian icing sugar, and vanilla, telur. Itu saja saya rasa. Ya, itu saja bahan asas untuk Danish butter cookies. Okay, peralatan yang saya guna bowl, okay. Bowl untuk adunan biskut kita nanti, dan untuk saya mixkan nanti, mixing gunakan hand mixer. Hand mixer, okay, electric hand mixer. Okay. Penyukat, kalau puan-puan di rumah tidak ada cup measurement ni, boleh guna apa saja. Dekat resepi tu saya ada letakkan gram juga ya. So anggaran gram dengan equals to cup yang saya letakkan. Nanti boleh rujuk dekat resepi lah. Saya harap resepi tu Uruseti dah kongsikan kepada peserta. Boleh rujuk sama-sama. Okay, dah dapat resepi ke semua? Boleh respon? Saya belum lagi, Puan. Oh, belum lagi? Nanti sebentar ya. Saya dah kongsikan dengan Cik Hafiz tadi. Mungkin Cik Hafiz dia agak sibuk. Kami kan bukan saja pensyarah ni, ada juga mengajar. Jadi mungkin curi-curi masa lah, saya minta maaf di pihak kami. Baik, sampai mana dah? So saya pergi kepada peralatan, kita akan gunakan bowl. Bowl tak kisahlah nak steel bowl, steel ke, kaca ke, yang penting mudah untuk puan-puan. Besen kecil ke, it's okay. Yang penting mudah untuk puan buat kerja, kan? Okay, ni apa nama dia ni, piping bag. Piping bag saya gunakan 2. Kenapa 2? Sebab boleh je 1, tapi kalau adunan kita tu sedikit keras kan, kita kena pakai 2 lah. Sebab nanti kita akan picit adunan ni dalam piping bag, saya takut dia terkoyak. So untuk precaution kita letakkan 2 lah. And then saya punya nozzle sebentar, mana dah. Okay, nozzle apa yang saya pakai? Saya pakai nozzle biasa saja. Okay, creativity terpulang kepada individu, nozzle yang biasa saja. Kalau puan-puan nakkan bentuk yang berbeza, gunakan nozzle-nozzle yang berbeza lah. So hari ini saya akan gunakan nozzle biasa saja. Nozzle yang ni sekadar untuk apa? Saya letak piping bag mudah saya masuk ke adunan. Gunting, spatula. Itu saja peralatan yang kita gunakan. Okay, so saya akan mulakan demonstrasi pembuatan biskut Danish butter cookies. Okay, mula-mula kita kena masukkan butter dahulu.
Okey, pastikan butter sebelum kita buat, pastikan butter tu dah lembut pada suhu bilik Lembut bukan cair tapi lembut pada suhu bilik, mudah untuk kita pukul lah. So kita akan gunakan half cup saja. Okey. Half cup. Betul ke half cup? 1 cup ke half cup? 1 cup. Okay. 1 cup of butter equals to 2 to 7 gram lah. Kalau tengok di sini, maklumlah rabun dekat ni dah berumur kan, 2 to 7. So equals to macam satu ni lah, satu buku ni. So saya akan letakkan terus equals to 227. Yang ini adalah 250. Lebih sikit saja, saya malas nak balance tu kan, kita nak buat apa bulan puasa ni kan, takkan nak sapu atas roti kan nanti. Jadi kita guna semua lah. Okay, so masukkan satu buku butter. Okay, kemudian icing sugar. Icing sugar ni saya gunakan half cup saja ya, bersamaan dengan 60 gram. Saya ada icing sugar yang saya baru beli tapi masih ada balance ni, so saya pakai yang balance lah, membazir pula nanti. Okay, half cup. Setakat ni boleh dengar jelas saya punya penerangan? Setakat ni okey, boleh faham? Ada nak tanya apa-apa? Ya. Peserta celik kita ni. Okey, boleh Rin. Okey, thank you atas respon. Okey, half cup ya. Okey, kalau puan-puan nak manis, lebihkanlah. Kalau nak kurang manis, macam biasa dalam resepi saya ni, taste itu adalah subjektif. Kalau puan-puan rasa macam, kadang ada, sebelum ni ada peserta saya cakap, kalau diabetik kan, macam kalau ada bahan susu pekat manis tu kan, jadi macam mana? Kalau tak letak pun tak apa, saya rasa, sebab depends kepada kita nak olah tu kan macam mana. Nak lebih, lebihkan, nak kurang, kurangkan. So saya letak half cup. Kalau ikutkan dia kena rata cup ni. Okay, dia kena rata. Okay, half cup. Tambah sikit lagi. Okay. Half cup and then, okay, macam saya cakap tadi, kalau kita gunakan unsalted butter, kita kena letak garam sedikit lah. Kalau saya ni, saya memang pakai butter yang sudah salted lah. Jadi saya akan pukul sehingga dia tidak akan kembang, tapi sehingga dia gebu sikit lah. Warna dia keputih-putihan Boleh nampak ke? Lupa nak off. Sebaik saya tak melata. Okay, sekejap. Kami punya ni jauh sikit dia punya wire. Jadi saya takut dia tertarik. Baik, so pastikan butter ni adalah suhu bilik. Okay, mudah untuk kita pukul lah nanti. Baik, okay dah. So kita pukul sehingga putih gebu. Kita pecah-pecahkan dulu Berterabur nanti gula ni. Gula ni kan, gula icing kan dia macam tepung sikit kan. Baik. Kalau nak pakai spatula saja pun boleh sebenarnya. Saja saya pakai hand mixer ni. Okay, kita pukul sebati sehingga warna butter tu bertukar menjadi keputih-putihan lah.
Okay, krim-krim putih macam tu ya. Okay, selepas kita pukul butter dengan telur, butter dengan icing cream ni, kita akan masukkan kuning telur dan juga esen vanilla. Okay. Saya kemaskan dahulu. Bisa. Okay. Wah, wangilah butter ni. Okay, pukul lagi. Sebab saya nampak dia punya gula tu gula dia masih ada berketul-ketul Saya akan pukul sedikit lagi dalam 1 minit lebih macam tu lah. Speed dia just speed biasa saja, tak perlu nak laju-laju sebab kita bukan nak pukul kembang pun, bukan kita pukul telur Bagi dia putih sebati, putih-putih gebu. Kalau nampak. Di akhir kursus nanti saya akan kongsikan video tutorial nanti saya akan share. Untuk pengetahuan puan-puan, kursus kita ni akan direkod. So kalau nak tengok sekali lagi boleh terus tengok dekat YouTube channel kami lah. Apa nama YouTube kita, Cikgu Husin? KK Betung Shout Tibet. Nanti kami akan kongsikan lah. So boleh terus subscribe, jangan lupa subscribe. Dan on notification, dah jadi macam YouTuber pula, untuk tengok video-video tutorial, video-video sepanjang video-video kursus kami daripada tahun lepas pun ada, kalau nak tengok macam-macam lah. So jangan lupa subscribe YouTube kami. Okay, dah putih gebu macam ni, nampak kan ni Okay, dah putih. Okay. Kita akan masukkan kuning telur. Saya dah pecahkan siap-siap kuning telur. 2 biji. Resepi saya guna 2 biji kuning telur. Okay. Kemudian masukkan esen vanilla. Esen vanilla 1 sudu 1 sudu teh. 1 sudu teh agak-agak lah. Ni 1 sudu besar. Kita guna 1 sudu teh. Yang ni tablespoon, so kita guna teaspoon Saya agak-agak saja. Jangan terlampau banyak, takut nanti jadi pahit. Siapa yang biasa buat cookies cake tahulah. Vanilla ni bau dia sedap, tapi cuba puan-puan rasa, manis ke pahit? Dia ada yang manis, ada yang esen yang dah manis. Okey, so saya dah letakkan 2 biji telur kuning telur dan juga esen vanilla. Okey. Pukul lagi sehingga sebati. Okey, pukul hingga sebati. Nak pakai spatula pun boleh puan-puan. Okey. Kita akan masukkan tepung sebentar lagi. Saya punya gula masih bergumpal. Tak apa, kita cuba kacau menggunakan spatula. Wangi bau dia. Esen vanilla tu dia menaikkan aroma adunan butter ni. Okey, gula dah, esen vanilla sudah, kuning telur sudah. So kita pergi kepada bahagian tepung pula. So tepung kita akan gunakan tepung gandum kita akan gunakan
2 cups equals to approximate dalam 270 gram lah. Okay, so 2 cups tepung gandum. Betul kan? 1 cup. Okay. Satu lagi. Kemudian kita akan gunakan tepung jagung sedikit ya dalam 4 sudu. Mana saya punya kain lap? Saya tak jumpa dah. Oh, sini. Saya tak suka nampak ada ni. Okey. Kemudian kita akan masukkan sedikit tepung jagung. Tepung jagung ni kenapa saya letakkan tepung jagung, nak bagi dia sedikit rapuh lah biskut kita. So 4 sudu besar. 4 sudu besar. Okey, kita akan gunakan 4 sudu besar. 4. 1 2 3 4. Okey. Kemudian sebatikan okey. Sepatutnya kena masukkan heavy cream kan? Biskut ni saya jarang buat, jadi saya tak berapa ingat dia punya step. Minta maaf saya kena rujuk resepi. Kita tak selalu buat kan, jadi takut salah step. Bila mengajar ni memang kita kena refer lah. Nanti lain resepi saya bagi, kenapa puan saya nak masa dalam demonstrasi tu dia tak buat. Heavy cream sepatutnya letak bila? Sebentar masa ni saya rasa. Okey. Okey, heavy cream kita akan letak dalam 2 sudu besar ya. Tak ada heavy cream pun tak ada masalah, tapi saya adalah manusia yang suka rasa susu. Rasa lemak-lemak susu, cheese tu memang saya sangat suka sebab dia ada rasa terusu tu kan. That's why saya prefer ada resepi yang ada dairy heavy cream ni. So saya akan letakkan 2 sudu besar. Okey. 1. Okey. 2 sudu besar heavy cream. Okey, kita akan pukul dulu adunan butter dengan gula icing tadi. Tak payah pukul lah, kita pakai spatula je. Okey. Campur dulu. Okey. Bau dia memang naik ya puan-puan. Saya ni kan, saya dah cakap tadi saya penggemar bau-bau susu, bau-bau bau berlemak-lemak ni. Tapi bukanlah penggemar makan lemak. Suka makan yang macam kek butter. Macam tu lah. Saya suka yang butter-butter, buttery, milky macam tu. Okay, so tepung ni saya dah campurkan 2 cawan tepung gandum dan juga 4 sudu besar tepung jagung. So kita akan masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adunan butter kita yang kita dah pukul tadi. Okay, kenapa tak masukkan sekali? Sebab takut nanti dia keraskan, so kita masukkan step by step lah. Okay, so saya akan masukkan sedikit demi sedikit.
Dah nak siap dah kita punya adunan ni. Tinggal pukul je. Okey. Okey, masukkan lagi sedikit demi sedikit ya. Setakat ni boleh follow, boleh nampak. Puan-puan. Okey, boleh. Okay, thank you atas respon. Okay, thank you Puan Eng. Puan Eng ni untuk pengetahuan rakan-rakan semua, Puan Eng ni dia suka join kursus KK Betong, College Community Betong ni. Untuk kursus saya dah beberapa kali dia join lah. Biasanya dia akan buat sekali tapi mungkin resepi saya lambat share ataupun tidak berkesempatan dan sebagainya. Kalau sebelum ni bila buat kursus aiskrim, dia akan join sekali buat. Dia pun buat aiskrim. So hasil tu nanti dia akan tunjuklah di akhir rancangan. Rancangan macam TV ya. Macam kita tengah bersiaran secara langsung, wanita hari ini. Okey, kita akan pukul sedikit demi sedikit, masukkan tepung sedikit demi sedikit. Dia dah semakin mengeras ya tepung adunan ni. Sikit-sikit. Saya dah tengok semalam kan, ulang kaji lah sebelum nak buat kursus ni. Saya ulang kaji sikit. Tengoklah YouTube kan, tengok jenis-jenis Danish butter cookies ni. There are many types of, bukan types, there are many variety of Danish butter cookies ya. Orang dah versatile kan dia. Versatile, yalah. Kalau yang traditional butter cookies, Danish butter cookies ni yang macam yang kita beli biskut tin tu kan. Yang tu macam traditional lah. Ada orang dah improvise kan dia, celup coklat, tabur edible manik-manik sprinkle tu. Ada yang warnakan dia punya adunan menjadi pastel pink. So dia punya butter cookies tu color dia instead of yellowish, color dia jadi pastel pink. So menarik jugalah. So bila kita punya biskut tu kan, bukan saja color yellowish tapi dia ada pinkish. So it depends dengan kreativiti puan-puan. Kalau puan-puan nakkan variety of colours dan juga bentuk, boleh tambah sedikit warna lah. Okay. Ini yang tradisional lah, bukan bentuk yang tradisional. Resepi ni bukanlah nak kata tradisional sangat sebab saya ada campur sedikit bahan heavy cream kan. So it's not 100% tradisional. Kalau saya tengok tradisional dia pakai memang butter, icing sugar, vanilla essence, telur. Itu saja. Okay. So kita akan pukul sampai dia sebati lagi. Kita dah boleh pakai spatula ni sebenarnya. Kita pakai je hand mixer ni. Si baik saya pakai apron. Cantik apron ni ya, College Community Malaysia. Ni first time ni saya pakai apron ni. Biasa saya buat kursus tak ada apron. Sebab hari ni baju saya putih. Saya salah pakai warna baju hari ni. Jadi saya tengok saya punya image dalam kamera lens ni jadi macam okay, I need to wear apron lah. So di samping tu mempromosi lah logo College Community Malaysia ni. Okay, I think dia dah semakin keras. So kita akan pakai spatula saja. Okay, kenapa tak nak pakai spatula dari awal? Okay, saya saja mau pakai ni sebab kan tadi ada telur. Jadi kita pukul pakai ni lah. Pakai apa? Pakai hand mixer. Saya dah start membebel dah ni. Cikgu Hussein dia dah ni dah. Oh tekan. Terima kasih. Cikgu Hussein cakap kena tekan ni. Tekan mana? Tekan yang besar. Nampak sangat saya ni tak pandai biasa pakai hand mixer. Sebab saya jarang bake di rumah. Saya jarang membaking. Saya bukan bakers.
Mana tisu saya? Saya punya hand mixer di rumah ada yang multitask tu. Dia ada whisk, ada apa tu yang Panasonic tu, dia ada macam-macam kepala dia tu. Itu saya punya lah. So macam ni. Okay. So apa kita akan buat? Keluarkan yang sangkut-sangkut dalam apa ni? Hand mixer punya ni. Okay, ada apa-apa soalan mau tanya? Mau tanya college community pun boleh, mau tanya pasal saya pun boleh. Mau kongsikan pengalaman buat biskut pun boleh. Kita share-share maklumat. Sambil-sambil saya korek isi dekat tepi-tepi celah ni kan. Kalau tak nanti saya membebel seorang, bila saya membebel seorang jadi panjang masa ni. Mungkin puan-puan atau Cik Juliana nak kongsikan pengalaman. Saya tahu Cik Juliana ni dia biasa baking ni. Kan? Ada anak kecil lagi di rumah, anak buah. Okay, tapi my Danish butter, I'm not really into it lah. So I want to learn from you today. Oh, so you're not really into Danish butter cookies lah because you're not into the buttery types of cookies lah ni. I like it, but it's just that I never really hit to perfection. I I want see. Okey, kepada rakan-rakan yang ada bersama dengan saya, untuk pengetahuan Cik Juliana ni saya punya kawan dari zaman belajar dekat U. Jadi lama tak jumpa, dari Sabah lah orangnya. Okey. So saya suruh dia join kursus saya. So luckily dia berminat lah. Okey, sayang ni. Ini kalau kita adun ni dah boleh jadi 1 biji biskut. Kalau berniaga ni penting ni kan, betul tak puan? Ada siapa-siapa lagi nak kongsikan pengalaman buat biskut? Esok kalau saya mengalung-alungkan lah siapa yang sudi atau tak free pun, tapi bolehlah panjangkan kepada rakan-rakan lain untuk join kursus saya, kursus Red Velvet Brangup. Okay. Puan Eng biasa buat cookies? Boleh lah. Ada. Buat sikit. Puan Eng sambut perayaan apa? Saya Christmas sambut. Gawai pun sambut. Ni tak lama lagi gawai. Biasa gawai serve macam ada biskut-biskut juga kah kek lapis saja? Buat biskut lah sikit-sikit. Buat juga. Okay. So bolehlah ni serve nanti. Ya. Kan? Saya punya colleague office mate di sini dah bersemangat dah untuk sambut hari gawai. Dia dah buat baju gawai dah. Saya punya rakan-rakan lah ada di sini. Yang lain ready untuk buat baju raya, tapi dia dah ready untuk buat hari gawai. Sebab di sini saya percaya memang sambutan gawai tu memang besar-besaran kan? Kan Puan Ang? Ya, di Sarawak. Dia macam celebrate Christmas macam tu kan? Memang dia satu perayaan yang besar lah disambut. Dia bukan sekadar cuti rasmi macam tu ya. Dia memang disambut besar-besaran kan? Ya, betul. Puan? Ya, betul. Okay. Puan Azima okey? Puan Azima sedang bekerja ke di pejabat? Biasa peserta, kalau saya buat kursus waktu bekerja ni, saya faham lah kalau tak ada respon tu mungkin sedang bekerja ke apa kan? Tak apa. Kalau ada soalan nanti tanya macam mana saya nak korek ni? Okey. Sayang ni. Sayang sangat. Kalau dekat rumah ni dah pakai tangan dah kan? Tapi tak proper lah. Walaupun tangan saya bersih. Jujur, kita kena jujur. Okey. Sebentar. Adunan kita sebenarnya dah siap. Cuma yang lambat ni sebab saya korek sana korek sini adunan ni kan dah bagi sebati. Baik, saya akan kacau pakai spatula. Okey, adunan resepi yang saya kongsikan pada hari ini kita boleh dapat dalam anggaran
50 ke 60 biji lah saya rasa. Bergantung kepada saiz kita. Kalau nak buat banyak, so you can double up your sukatan. Okay. Okay, macam saya cakap tadi, Danish butter cookies ni yang tradisional, yang macam kita beli yang biskut dalam tin tu kan. Jadi kalau puan-puan nak mempelbagaikan dia punya bentuk, dia punya nak kreatif lagi, kita boleh bahagikan adunan ini. Dia ada macam-macam cara. Tapi hari ini saya tak akan tunjuk, saya just bagi tahu saja. Hari ini saya akan buat cara yang biasa menggunakan piping bag saja. So ada cara orang dia adunan tu dia bahagikan, kalau banyak macam ni sikit je kan. Kalau nak buat macam-macam jenis, bahagikan dalam bowl. And then boleh contoh kita bahagikan kepada 2 bowl kan. Satu kita nak letak, dia ada yang perisa Danish butter cookies yang ada rasa coconut tu kan. Apa tu? Bukan sedap coconut. Apa tu Cikgu Husin? Kelapa parut. Kelapa parut bukan yang kelapa parut kita beli di pasar tu. Kelapa kering. Kelapa kering. Ya betul. Sorry. Betul, thank you Puan. Kelapa kering tu kan. So kita asingkan adunan itu. Kalau adunan kita banyak lah, kita boleh buat beberapa jenis Danish butter cookies. So kita letakkan kelapa kering, okay. Lepas tu satu lagi kita letakkan kismis ataupun chocolate rice. So nanti bila buat, ada macam-macam jenis butter cookies kita lah. Okay, ada yang orang letak colour. Macam saya cakap tadi, dia pisahkan and then dia drop sedikit warna pink. Terpulang kepada puan-puan lah nak letak warna apa kan. Make it pastel lah. So colour tu jangan letak banyak lah. Letak mungkin few drops. Sedikit saja, 1 drop ke, sebab kita nak jadikan dia colour comel-comel, jadi colour pastel, dan kacau. So dah jadi satu adunan. Ada lagi satu cara, ada lagi cara yang lain. Adunan tu macam ni, kita nak jadikan dia bentuk square, kita letakkan dalam sama ada menggunakan kertas minyak yang ini, okay, ataupun menggunakan wrapper, plastik wrapper tu. Kita letak atas adunan ni and then kita bentukkan. Saya rasa lagi senang pakai yang kertas minyak tadilah. Kita bentukkan, letak and then kita cuba roll dia sama ada puan nak jadikan dia dalam bentuk round ataupun dalam bentuk square. Fahamkah maksud saya? Boleh fahamkah? Kita letak atas. Okay, boleh. Boleh ya? Okay, so kita bentukkan dia menjadi square. Yang tu kita kena sejukkan dulu di peti sejuk dalam tempoh 1 jam atau ke 2 jam lah. 1 jam saya rasa dah cukup. Bila dah keras, keluarkan balik yang dah kita bentukkan bulat ataupun segi 4 tu. Ini kita potong. Okay, kita potong kemudian letak di atas tray untuk kita bakar. Ada orang cara dia celup-celup gula. Okay, dia bukan celup, dia dip kah? Bukan dip. Celup tu dip lah kan. Dia atau sprinkle gula biasa and then letak atas tray and then bakar. Tu yang square yang kita potong. Atau cara yang satu lagi pakai piping bag lah. Dia ada macam-macam jenis Danish butter cookies ni. Kita boleh versatile, kita boleh memperbanyakkan dia punya bentuk. Terpulang kepada kreativiti kita lah. Bergantung juga kepada nozzle yang kita pilih. Okay, so hari ni saya ajar yang very basic, yang bentuk yang biasa sajalah. Okay, so adunan kita telah pun ready untuk dipipingkan ke atas tray. Okay. Dia agak putih ya. Nampak ke ni? Bolehlah. Okay. So saya akan masukkan ke dalam piping bag. Saya akan gunakan double piping bag ya. Saya masukkan satu dululah. So sebelum kita ni, saya masukkan first layer dulu. Kenapa saya gunakan bekas ni? Supaya mudah untuk saya letak adunan ke dalam piping bag. Okay. Boleh je nak masukkan macam ni, tapi agak leceh lah, takut dia terkeluar-keluar kan. Walaupun benda ni bukannya cair, dia pejal. Tapi saya prefer kita sangkut di atas cup measurement ni lah.
picture ni. Okay, saya akan masukkan adunan ke dalam ini. First layer piping bag Boleh nampak? Okay. Satu lagi. Saya rasa satu kali masuk boleh kot ni. Tak payah banyak kali. Okay, sementara kita ni jangan lupa panaskan oven. Sebentar ya. Sebab biskut kita ni dah ready dah, tinggal bentuk terus masuk oven. Jadi sebelum saya bentukkan nanti saya panaskan oven. Sebelum tu saya kemaskan dulu yang dekat spatula ni. Okay. So tadi saya nak gunakan dua piping bag. Ini saya masukkan. Lepas tu tadi saya masukkan nozzle dulu. Koyakkan. Gunting dulu dan masukkan nozzle. So yang tu nanti saya kena gunting. Okay. Bagi yang belum biasa, kita kena gunting dululah baru masukkan nozzle . Jangan nozzle di hujung tanpa gunting. So saya akan masukkan yang ini. Saya terlupa gunting tadi Okay, kita picit dulu. Isi sikit lah. Dia agak pejal, takut terkeluar nanti. Okay. Semua okey di rumah? Okey. Okay. Cik Pija, Cik Nur Hafiza, okey. Okey. Puan Nur Hafiza ni dia staff kami, dia pensyarah di sini lah. Dia ada buat kursus juga kursus Mandarin. Ya, Cik Nur Hafiza. Ada lagi sesi kedua kan lepas ni? Tengok ni masalah saya ni bila piping bag macam ni. Dia agak ke ni, saya lupa lipat panjang sikit. Dia dah di hujung tangan. Saya dah lama tak buat biskut. Jadi sedikit clumsy lah. Okey. Masukkan di sini. Okey, tak apa. Nasib baik ada 2 bag. Saya akan cukupkan. Assalamualaikum. Ya, Cik Pija. Cik Pija, nanti ada buat lagi ke kursus Mandarin? InsyaAllah ada. Kepada yang berminat nak belajar asas bahasa Mandarin, boleh join kelas saya nantilah. Kelas saya agak seronok jugalah. Kan Kak Rina kan? Betul. Boleh sama-sama gelak belajar sebutan-sebutan dalam Mandarin. Wayu Pian. Betul ke? Cikgu? Wai, Pinyin. Salah. Cik Julena boleh kongsi dah. Cik Julena pandai cakap Cina tu. Kita tengok nama dia tu Korea. Tu dia sekarang jadi ni dah Korean. Mungkin dia ada belajar bahasa lain juga tu kan, Puan? Itulah Cik Julena ni hebat ni. Ni tengah. Wait. Okay, sorry. Saya saja Selingan. Saya saja kacau-kacau, jangan marah Cik Julena. Cik Julena ni kan kawan belajar dulu. Okey, so itulah saya ni bila buat kursus memang banyak bersembang. Tangan tu lagi banyak mulut bekerja daripada tangan. Baik, okey, saya tak nak buang masa. Kita jangan lupa panaskan oven. Oven kita akan gunakan api atas bawah. Okey, oven kita gunakan suhu 170 darjah Celsius.
Okay, kita akan bakar. Bismillah. Saya when it comes to electrical item, saya sedikit takut sebab saya pernah kena renjatan elektrik. Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan panaskan dahulu suhu 170. Okey. Sebab kita nak panaskan saja kan. Atas bawah ni kan Cikgu Husin. Yang zup tu kan. Mana ada dia punya penanda ni? Salah. Oh ya. Kita panaskan dululah dalam tempoh 10 minit sebelum saya ni piping kan dia. Okey, kita dah nak start untuk buat piping di atas, bentukkan di atas tray Sedikit messy meja ni. Ya dah. Thank you. Okey. Bila dah. Tak nampak college community kita. Sambil-sambil buat kursus ni kita kena mempromosi juga. Salah satu promosi ni untuk mewar-warkan kewujudan college community So logo-logo ni sorry kalau saya tercover. Sini pun ada, sini pun ada, sini pun ada. Okey. Baik, kita akan bentukkan di atas tray ni. Tak perlu nak sejuk-sejukkan dia lah. Ada biskut yang kita perlu bukan bekukan, kita sejukkan dalam tempoh 1 jam macam tu. Yang ni saya memang terus pipe di atas tray lah. Okay, macam yang kalau nak bentukkan macam saya cakap tadi, kita bentukkan square ataupun round tu, yang tu kena sejukkan dulu dalam tempoh 1 jam lah dalam peti sejuk. Ini baru kita potong. Sebab bila dia dalam tekstur yang lembut, kita susah nak potong kan. So kita bekukan dia dulu, bukan beku ais tapi keraskan dia dahulu, then kita akan mudah untuk kita potong lah. Okay, dia dah start bau apa ni. Maksudnya dia berfungsi dengan baik. Baik. So kita akan bentukkan, saya kan dah lama tidak membentuk biskut di atas tray. Jadi bila nak intro tu dia sedikit tangan agak kaku sikit lah. Jadi maafkan saya jika bentuk biskut saya ni tidak begitu profesional. Okay, so bentuk biskut terpulang kepada puan-puan. Nak bentuk macam mana? Kita start yang round dululah. Panjang betul perjalanan adunan ni nak keluar. Lepas ni kita kena letak sikit butter ni bagi dia melekat. Tak apalah. Okay. Kita picit. Tengok dia bergerak. Saya letak atas ni lah dulu. Nanti kita angkat. Okay. Maafkan saya jika bentuk saya ni kurang profesional. Saya jarang buat kan biskut ni. Okay. Kita boleh buat bentuk bunga drop macam ni lah. Macam kita bentuk-bentukkan, picit, tekan. Saya rasa puan-puan semua ni dah biasa ni. Tengok saya punya biskut ni. Lama dah tak membentuk. Okay, sedih ya rupanya. Cikgu Husin angguk ya. Cikgu Husin ada di depan saya punya team. Cikgu Husin ni orang-orang yang dia more into technical punya part lah. Dia pun pensyarah di sini sebenarnya. Tapi dia tolong saya untuk bahagian technical Okay. Dah lah adunan ni keras.
Semua okey? Okey. Puan Ang biasa buat pakai piping bag kah buat biskut? Ya, boleh lah. Ada sekali dah. Ya, ikut jenis biskut ah. Tengok saya punya ni lama dah tak buat bentuk kan. Tengok tangan saya pun dah keras-keras dah ni. Tak cantik. Cikgu Sin nak cuba? Tak nak. Cikgu Sin dia tak nak muncul di depan skrin. Okey. Ataupun saya pusingkan dia. Cik Julena, betul ke cara saya pegang ni? Cik Julena mesti orang pakar pegang piping bag. I think that's too much. Itulah susah mau buat tu. Sorry? You put the batter too much inside of the plastic. Can you hear me? No, I can't hear you clearly. What did you say? Mine is boleh lah tu, boleh. Cuma too much yang you letak batter tu. So Ni banyak sangat. Susah nak picit. Yes, Gitu. that's right. Terima kasih atas tip Cik Julena. Tengok Cik Julena ni lebih pandai ni dari saya. Tapi saya punya konsep hari ni kita berkongsi ilmu. Saya tak cakap saya sangat pandai. Okay. Cik Hafiz ada di sebelah saya. Cik Hafiz nak cuba untuk piping kan? Dia baru habis kelas. Kelas ni mengajar budak. Okay, so untuk membentuk ni dia akan mengambil masa yang lama. Maklumlah saya bukan orang pakar. Saya buat bentuk macam ni je lah. Saya pun gelak sendiri. Okay. Tak apa Puan, pelan-pelan. Kita seronok tengok ni. Ya, seronok tengok saya buat salah ni. Esok senang sikit sebab tak payah bentuk-bentuk. Kita bulat-bulat tekan picit macam tu ya. Biskut Red Velvet. Sebab dia punya bentuk tu abstrak kan. Dia tak ada bentuk-bentuk macam ni. Saya sebenarnya nak buat bentuk yang macam churros tu. Yang tu. Tapi mungkin because it's too much saya letak dalam piping bag. Sebab saya malas mau letak 2 kali tadi. So saya letak semua. So I think macam ni kot. Picit. Tarik. Keras. Lepas tu dia kena tup macam tu. Tengok ni pun tak jadi. Keras nak cuba? Sebab adunan ni dia. Okay, ni Encik Hafiz selaku guru setia. Kita tengok dia punya scale pula. Gitu. Cik Julena mesti gelak ni. Cik Julena okey Cik Hafiz buat? Okay. Okey dia okey. Macam ni memang cepat siap lah. So kursus kita akan cepat selesai sebab dia picit banyak. Tengok tangan dia pun bergegar. Besar macam tu. Boleh lah tu. Tapi kalau saiz, bahayanya bila saiz kita tidak sekata, bila kita masukkan ke dalam oven, saya rasa benda ni memang semua sedia maklum. Nanti bila masak dekat oven tu dia akan tidak sekata sebab ada yang nipis. So kita kena mengenal kita punya oven jugalah. Kalau oven tu dia punya heating tu sebelah kiri dia lebih panas, jangan masukkan yang kecil di sebelah kiri sebab nanti dia dah hangus, yang tebal ni belum masak. Faham kan maksud saya? So kita kena kenal jugalah oven kita ya. Okey, dia punya bentuk ni memang abstrak. Cikgu Sin gelak je. Cikgu Sin try. Dah terkeluar dah sampai hujung. Okey. Tak apa. Sama-sama buat kan. Pengalaman bulan puasa ni, betul tak?
Tak, dia takkan kembang sikit je lah. Sebab dia ada telur kan. Hopefully second tray nanti akan better lah teknik piping ni. Okay. Yang ni saya akan angkat, letak di atas ni. Bentuk untuk first tray ni minta maaf ya, dia tidak berapa begitu, it's too artistic lah for me, terlalu berseni. Okay, cameraman. Okay, saya akan masukkan ke dalam oven. Tempoh dalam 15 ke 20 minit saja. So saya settingkan masa ke 15 minit dahulu ya. Okay, so kita dah masukkan first batch of Danish butter cookies. So kita akan buat lagi yang ni, jangan buang masa. Okay. Saya nak cuba bentuk apa lagi ya. Saya nak cuba bentuk yang saya cakap tadi tu. Tak jadi. Yang bentuk tradisional pun tak smooth, ada hati mau buat bentuk lain kan. Tak apa, cita-cita tu perlu ada sebenarnya ya puan-puan. Betul tak Puan Ang? Betul. Cita-cita membaking tu. Ya, betul. Ni Puan nak tanya. Ya, Puan. Api oven tu atas bawah tak Puan? Ya, betul, atas bawah Puan. Saya gunakan atas bawah, kemudian heating dia 170, kita akan pakai dalam 15 ke 20 minit. Tapi bergantung kepada oven masing-masing lah, sebab kita oven ni kan dia heating dia berbeza kan. Ada yang oven dia cepat panas, ada yang panas sebelah kiri, kanan. Faham maksud saya kan Puan? Ya. So kita kena mengenal jugalah oven kita. Ya, betul. Okay, kalau kita nak sprinkle benda-benda colourful dekat atas pun boleh ya. Kita letak gula pun boleh. Yang ni saya try letak something lah dekat atas nanti. Puan Ang berminat masuk kursus esok kah? Free? Ya, saya sudah daftar rasanya. Oh, sudah daftar. Okay. Daftar dengan Cik Hafiz kah? Ya. Apa yang isi form tu? Okay. Oh, dalam Google Form kah? Okay, nanti kami semak balik Bau biskut ni dah ada dah. Masalah dia rupa tak berapa nak menarik lah. Nanti saya cuba cover dia punya kedaifan rupa dia tu dengan letak something colourful lah nanti ya. Janji sedap makan saja Puan. Apa Puan? Janji sedap dimakan. Ya, harap-harap macam tu lah. Saya risau saya confident sedap, rupanya sama juga tak sedap. Tapi sebelum ni saya buat pakai resepi ni, saya punya indikator sedap atau tidak tu ialah rasa itu subjektif kan. Jadi bila anak saya suka, bagi saya puas hati, itu saja. Kalau anak saya cakap, oh mami tak sedap, maksud dia tak sedap lah tu. Kan rasa itu subjektif. Ada orang mungkin suka manis, ada orang suka tak sangat manis, ada orang suka rasa kelapa, ada orang suka tak rasa kelapa, macam tu kan. Macam itulah.
Saya nak buat yang straight. Saya nak try buat yang tu lah, buat bunga. Kecil pula yang ni. Dalam masa terdekat ni kita ada kursus yang akan berlangsung tak Cikgu Hussein? Oh, hijab tutorial, ya betul. Hijab tutorial, dia punya tim ada di sini, Cik Nur Hafizah, betul Cik Nur Hafizah? Yang dalam masa terdekat ni ada beberapa kursus yang akan berlangsung ya. Sambil-sambil saya buat piping ni, saya tak sedap hati bila diam saja. Jadi saya kena bercakap jugalah. Ada kursus yang akan berlangsung. Yang hijab tutorial dia adalah bersemuka, betul? Dengan jahitan kurta pada minggu depan ya. Minggu depan jahitan kurta. Siapa yang berada berdekatan dengan kawasan sini, bolehlah datang mendaftar bagi tahu urus setia. Bagi tahu dalam grup kami pun boleh. Kami akan panjangkan kepada urus setia dia lah. Okay. Kalau puan-puan berminat nak buat kursus kan, puan-puan ada kawan ke grup ke berminat nak buat personal class, boleh maklumkan juga kepada kami ya. So kami boleh arrangekan lah. Ya Kak, apa tadi? Sorry, tengah buat kerja. Cik Pija, Cik Nur Hafizah. Nanti akan buat kursus apa? Hijab tutorial Kursus hijab tutorial 23 hari bulan ni. Lepas tu akan ada kelas Excel intermediate, tapi kelas Excel tu memang selalu laku, dah full. Macam Puan Wina cakap tadi, kalau ada permintaan untuk buat kelas, boleh call kita orang. Kita orang boleh pergi kepada pihak tuan-puan. Kita orang akan conduct lah kelas khas untuk peserta. Bukannya setakat kita orang datang, peserta datang ke kolej, kita orang pun boleh bergerak kepada tuan-puan lah. Kalau betul. nak latest information pasal kursus, boleh like FB and follow Telegram College Komuniti Betong. Ya, betul. Cik Nur Hafizah ni bukan saja pensyarah, dia juga merupakan pegawai perhubungan untuk Kolej Komuniti Betong lah. PRO pegawai perhubungan. So apa-apa info promosi kolej dia adalah ketua lah maksud saya. Okay. So kalau nak tahu lebih lanjut tentang kursus-kursus Kolej Komuniti Betong, boleh terus layari. Boleh terus like FB College. FB Kolej Komuniti Betong ya, Cik Pija. FB College KK Betong, Instagram pun sama KK Betong. Tu dia. Kalau tak nak tahu pasal college tak nak tahu pasal kursus-kursus pun, tapi apalah salahnya untuk tekan butang like atau terus join kami kan. So tidak di rotan pun kalau tekan like atau join tu. Betul tak Cik Nur Hafizah? Tolong share iklan kami tu pun dah dapat pahala. Ya, betul. Sama-sama berkongsi ilmu kan? Betul. Oh, okey. Mana dah? Sampai ke atas baru tu Kak Cik. Oh ya Kak? Oh bagus. Bau dia wangi. Saya ni kan suka yang milky punya bau. Saya tengok ni dia dah naik bau. Saya nak masukkan ke atas sebenarnya, tapi tak apalah, biarlah. Biarlah dia, nantilah. Okey, saya cuba guna saya punya phone camera Nanti kalau boleh puan-puan cuba pinkan di atas nama saya, Rina Malik. Sekejap ya. Saya nak close up. Saya cuba nak close up guna handphone saya.
Why no internet? Okay, bau dah ada. Saya sebenarnya nak letakkan tray ni di atas. Tapi tak apalah, nantilah saya buat. Saya malah nak kacau dia punya tu. So bentuk dalam yang first tray ni agak kepelbagian rupa bentuk ya. Sekejap ada gemuk, bulat, gendut pun ada. Okay. Oops, echo. Okay, boleh pinkan kalau mau tengok close up lah. Okay, ni rupa. Boleh pinkan atas nama saya, Rina Malik. Ini adalah rupa biskut. Oh, lain atas aku Oh ya ke? Saya dah pakai data sendiri ni. Kena pakai wifi college ke? Okey tak Cikgu Husin? Kena landscape. Tapi macam penonton di rumah, saya macam wanita hari ini. Penonton di rumah boleh nampak clear ke? Patut saya potretkan, boleh nampak close up, pinkan di number atas nama Rina Malik. Boleh nampak close up dia lah. Okay. Okay, ni adalah rupa biskut yang first batch ya. Cik Nur Hafiza nampak ke? Cik Juliana nampak? Okay, boleh? Boleh ya. Saya risaulah dekat dalam tu kan dia saiz kecil. Kalau tengok perasan tu saiz kecil. Jadi dia punya bau tu dah nampak dah ada bau hangit. Tapi dekat depan ni dia saiz gemuk, gendut. Never mind. Okay, boleh balik kepada yang main camera ya di depan sini. Okay, boleh tak kita berehat sebentar dalam 10 minit? Kita akan kembali. Saya tak akan offkan link ini. Cuma saya akan kembali dalam 10 minit kemudian lah. Boleh? Kita berehat dulu. Kamera saya tetap on. Cuma saya tidak akan bersiaran bercakap lah. Saya akan settlekan di sini. Boleh? So, Boleh Puan. Okey, so kita akan berjumpa 10 minit kemudian dalam pukul 11. Boleh? Okey. Okey, terima kasih. Kita jumpa sekali sebentar lagi, okey?
daripada Taman Sri Cepaka, Jalan Tanjung Pau, Citra. Saya menghasilkan produk daripada bakery lah, kek, pastry, dan saya dapat kembangkan ilmu saya pada online juga sebab saya ada buat kelas personal dekat rumah saya. Saya buat secara online lah, bisnes secara online dalam Instagram dan Facebook. Buat saya dapatlah dalam minggu dalam 5 ke 6 akun macam tu. Satu hari saya boleh buat paling sikit 6 kek. Saya 10 masa. Saya berpenuhi daripada College Community Bandar Darul Aman pada tahun 2018. Halo, saya Chen Chai Hong Rainbow, adalah pemilik Rainbow Beauty Salon bertempat di Bandar Baru Takak. Salon kami menawarkan perkhidmatan facial, body treatment, makeup and hair styling. Saya telah mengikuti kursus pendek anjuran College Community MUA iaitu kursus penjagaan wajah dan juga kursus guntingan rambut wanita. Selepas menghadiri kursus di College Community MUA, saya dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang terapi kecantikan dan dandanan rambut. Melalui kursus yang saya sertai, saya juga dapat keyakinan untuk membuka salon ini. Pendapatan saya sekitar 2 hingga 3 ribu ringgit sebulan. Saya amat berharap agar saya dapat memajukan perniagaan ini, di samping itu dapat menjana pendapatan yang lebih lumayan. Semua kaum dan bangsa juga boleh menyertai kursus pendek yang dianjurkan. Dia juga membantu saya dalam membuka perniagaan dalam bidang ini. Terima kasih College Community. College Community MUA hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah binti Ujang, pemilik Spa and Salon Muslimah Umbai yang bertempat di Umbai, Melaka. Saya telah mengikuti kursus pendek anjuran College Community MUA iaitu guntingan rambut lelaki dan wanita serta kursus rawatan wajah. Ini adalah sijil-sijil yang telah saya peroleh. Tertubuhnya spa dan salon Muslimah Umbai ini kerana saya mengambil pendekatan untuk menunaikan fardu kifayah untuk memberikan perkhidmatan kepada muslimah yang berada di sekitar kawasan kampung dan juga taman di Umbai ini. Spa dan salon kami menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti guntingan rambut, perawatan rambut, rebonding, facial, urutan wajah, urutan badan dan lain-lain. Selepas mengikuti kursus di College Community MUA, saya dapat keyakinan untuk membuka salon dan spa ini. Di samping itu, saya dapat meningkatkan kemahiran dan teknik terapi. Anggaran pendapatan spa dan salon ini adalah di antara 2,000 hingga 3,000 sebulan. Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti kursus anjuran College Community MUA. College Community MUA hebat! Berkecimpung dalam bisnes perniagaan ni
sudah lama lah, dalam tahun 2014 Kak Na mula start mendaftar SSM. Lepas tu Kak Na cuba lagi cari ilmu dengan menyertai kursus-kursus yang mana ada lah. Antaranya College Community lah. College Community ni Kak Na belajar dia punya kursus jangka masa singkat. Banyaklah ilmu Kak Na dapat perolehi di situ. Juga Kak Na buat bisnes dengan apa yang Kak Na pelajari dekat College Community. Di antaranya kuih pun ada, Kak Na buat kuih talam, aneka jenis kuih talam. Lepas tu Kak Na buat krepek lah. Krepek yang mana ada di depan ni antara produk-produk Kak Na keluarkan lah. Jadi apa yang Kak Na belajar selama ni, ilmu yang di-sharekan di College Community sangat bermakna untuk Kak Na menjana pendapatan. Yang terakhir harapan Kak Na semoga usaha Kak Na selama ni semoga Kak Na berjaya dan Kak Na mempunyai bengkel yang lebih besar sedikit selepas ni, yang mempunyai pekerja yang ramai supaya dari situ juga Kak Na boleh membantu orang-orang yang memerlukan pekerjaan lah. Semoga produk-produk yang Kak Na hasilkan ni mendapat sambutan ramai dan dikenali di seluruh Malaysia. Berumur 23 tahun dan menetap di Taman Warisan Puteri Seremban. Kursus yang pernah saya ikuti di College Community Jelembu ialah Brownies dan pengasas Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Bertemu sekali lagi kita secara langsung, secara online di atas talian bersama saya Puan Sarina untuk kursus pembuatan cookies, pembuatan biskut raya, Danish butter cookies ya. Minta maaf saya terlewat sedikit ya, masa terlajak sikit tadi saya cakap pukul 11 tapi ini dah pukul 11 minit, terlambat 10 minit. Saya tengah mencari, ada sesuatu tadi saya mencari, terlupa. Sebab yang ni untuk makluman puan-puan, ini adalah pejabat baru, pejabat lama di sebelah sana. Jadi ada satu peralatan yang saya terlupa bawa, which is ini. Ini saya terlupa bawa tadi. Jadi saya kena bergegas ke office lama untuk ambil, sebab nanti macam mana saya nak keluarkan tray ni daripada oven kan. Saya bukannya iron lady yang tahan panas, jadi saya perlukan alat ini. Yang ini pun tadi Cikgu Hussein yang bantu saya untuk angkat keluar lah. Okay, so untuk yang batch pertama dah siap yang ini. Okay, dia punya masak, bake dia tu, bakar dia dalam ketuan tidak sekata lah, sebab tadi kan dia punya bentuk ada besar, ada kecil. Okay. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak test dulu. Boleh dengar suara saya? Ada yang bersama saya ataupun saya cakap seorang? Boleh respon? Ada. Boleh? Boleh. Okay, thank you di atas respon. So ini adalah yang tray pertama tadi. So dia punya rupa bentuk sedikit gendut-gendut lah, bulat-bulat kan. Jadi dia punya pembakaran tu tidak sekata, so saya terpaksa adjust tadi. Okay, never mind. So ini adalah batch yang pertama. Untuk biskut ni, dia bila lepas keluar oven tu dia panas kan, jadi dia masih dalam tekstur yang sedikit lembut. Jadi tunggu dia sejuk sikit baru dia akan jadi rapuh lah. Saya rasa puan-puan dan cik-cik di rumah sudah tahu. Okay, so saya akan bentukkan untuk yang seterusnya. Yang ni lagi less than 5 minutes lah dia akan bake. Bila bunyi nanti kita masukkan. So saya akan masukkan yang ni, saya tak nak buang masa. Step kita dah selesai sebenarnya. Cuma saya nak settlekan keseluruhan adunan ni untuk saya pipe di atas tray lah. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Sementara saya settlekan adunan yang terakhir ni.
Masih bersama saya kan semua? Saya siapkan dulu piping untuk yang terakhir ni. Saya rasa ni untuk satu tray cukup ni. Saya nak buat shape S sebenarnya. Kejap saya cuba. Jadi. Salah pula shape. Saya nak buat saya terbalik. Okay, saya rasa piping ni dah habis. Sebab saya tak nak membazir di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi saya habiskan yang sisa-sisa di dalam plastik ni lah. Okay. Dah selesai. Okay, yang ini saya dah buat beberapa shape. Bila dah beberapa kali buat ni, tangan dah jadi konsisten ya. Saya dah buat shape 8 atau S. Ini shape biasa lah. Saya rasa yang ni saya nak letak sedikit sprinkle colour-colour lah untuk bagi nampak berbeza. Ataupun saya juga nak letakkan gula. Okay. Masih bersama saya tak ni? Ke saya cakap seorang, saya risau nanti saya krik. Rupanya saya seorang saja. Masih lagi Puan. Okey Puan, terima kasih Puan. Puan Eng Sporting thank you so much. Okey, yang ni saya nak sprinkle, saya ada buat beberapa sprinkle edible ni. Inilah sprinkle ni lah. Okay, yang ni saya letak gula sikit. Apa kejadian dia bila letak gula kan? Mesti cantik. Sebenarnya nak kena sapu putih telur ni tapi saya lupa, tak apalah. Boleh juga ni macam ni. Dia akan nampak kristal-kristal di atas tu. Okay. Sementara menunggu yang di oven tu berbunyi ting, kita hiaskan yang ni dulu. Dah berbunyi dah. Okay, kita check dulu. Okay. Dia dah coklat. Oh, hangus dah kat belakang. Cikgu Sin boleh bantu saya keluarkan yang di ni? Saya takut bila dia lama sangat dalam oven nanti dia semakin brown. Okey, yang ni ini adalah Cikgu Sin. Kepada yang belum pernah nampak Cikgu Sin, inilah Cikgu Sin orangnya. Okey, nama dia panggil Cikgu Sin tu dia punya nama panggilan lah. Nama apa panggil? Nama apa nak panggil Cikgu Sin? Nama trademark dia lah. Okey, saya akan letakkan benda hiasan ni.
Ini adalah balance-balance daripada kursus Ice Cream Unicorn saya. Bentuk love. Okay, tak mana? Tak sini. Entah cantik ke tidak ni. Saya hias je lah. Kadang budak yang suka ni bila ada nampak benda-benda colourful ni kan. Saya nak pakai yang bulat-bulat kecil ni. Okay, yang ini dia sedikit keperangan ya sebab saya pakai oven atas tadi. Jadi dia punya heating tu kuat sangat. Saya tak pandai nak control oven ni. Okay, never mind. Kita pergi kepada hiasan yang ni dulu. Okay. Tadi yang ni saya letak gula. Hopefully hiasan saya ni menarik lah bila dah bake nanti. Cikgu Sin gelak je tepi saya ni. Kalaulah bau ini boleh sampai ke rumah puan-puan, memang wangi. Betul tak Cikgu Sin? Betul. Wangi. Memang dia dah diduga dah dengan bau-bau ni. Maklumlah bulan puasa kan? Puan Cik Nur Hafiza masih berada di talian bersama kita kah? Masih? Dia bilik Cik Nur Hafiza sebenarnya di atas. Ni ada 2 tingkat, 3 tingkat. So kalaulah bau tu magic sampai ke atas, wah maksudnya amazing lah bau aroma ni. Tapi mustahil lah saya rasa sebab bilik ni dia kedap kan. Bau dia tu mustahil akan sampai ke atas. Okay, kalau ikutkan kita dah nak siap dah kursus kita ni. Cuma tinggal hias dan bake sampai habis. Okay. Saya tak akan tunggu sampai dia habis bakar lah. Kan? Sebab benda tu sama saja dengan batch yang pertama ni. Konsep dia sama, teknik dia sama, dah ajar tadi. Cuma saya nak tunjuk sikit lah yang ni saya hias, ada yang saya tak hias. So kalau puan-puan rasa nak dip coklat macam ni, jangan dip coklat sebelum bake. Setelah bakar, dah masak, barulah kita dipkan coklat. Celup dengan coklat. Terpulanglah puan nak letak coklat, white coklat ataupun dark coklat ke brown coklat biasa ke kan. And then lepas coklat tu letaklah sprinkle yang colourful ni ataupun letaklah apa-apalah kan. So presentation biskut puan-puan akan menjadi lebih menarik lah. Instead of traditional way yang biasa, yang plain yellowish macam tu kan. So kita bentukkan kepelbagaian rupa. Okay. Okay. Hias selesai dengan menghias. Saya nak letak sedikit love di sini. Supaya nampak interesting to look at. Okey, saya akan bakar. Tempohnya sama 15 ke 20 minit. Heating yang sama 170. Api atas bawah. Okey. Baik, saya tak akan habiskan kursus ni sampai habis bake ni lah. Saya rasa kita sudah pun sampai di penghujung rancangan untuk kursus pada hari ini. Saya harap perkongsian saya sedikit sebanyak dapat menambah ilmu puan-puan dan juga mengisi masa luang puan-puan di rumah. Okay, saya tahu puan-puan di rumah pun sudah biasa buat cookies tapi mungkin sebab hari ini tak ada buat apa di rumah so saja join kan. Thank you so much kerana sudi bersama dengan saya. Sebelum saya mengakhiri kursus kita pada hari ini, boleh saya dapatkan feedback daripada puan-puan atau ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan kursus? Saya alu-alukan. Ada soalan? Puan Eng, Cik Juliana, Puan Azimah jika masih berada di talian bersama kami, jika ada apa-apa soalan nak tanya.
So far okay, tinggal mau buat je ni. Betul. Bahan simple kan Cik Juliana, butter, icing sugar, memang nanti kalau boleh kongsikan gambar bila dah settle InsyaAllah. kami akan share juga ke kami punya Facebook lah, nanti salah satu peserta yang telah buat kursus bersama kami lah. Nanti dia try. Puan Eng ada soalan, ada apa-apa nak share ataupun feedback sepanjang hari ini, berkursus pada hari ini? Rasanya tak ada lah. Cuma tak sabar nak buat ni. Lepas ni okey. Betul-betul. Puan Eng memang very supportive. Dia memang kalau boleh terus buat. Petang dia akan ambil gambar dah share dengan kita. Kan? So esok kita akan berjumpa lagi kan Puan Eng? Ya. Cik Juliana, are you available tomorrow? I'll see dulu macam mana. Okay, no worries. Tidak ada paksaan siapa yang berkelapangan boleh join saya lah. So yang pasti Puan Eng akan jumpa saya esok. Puan Eng nanti admin akan sharekan resepi jika Puan Eng nak buat bersama-sama esok. Puan Eng ada plan nak buat sama-sama esok kah? Ya, rasanya mau lah. Okay, nanti kami kongsikan resepi untuk Puan Eng ya. Saya tengok Cik Nur Hafizah ada kongsikan link untuk link apa tadi, Telegram kah? Saya tak nampak. Is it Facebook? Link apa? Telegram. Link Telegram untuk kursus pembelajaran sepanjang hayat lah, kursus pendek untuk College Community Betong. Yang ni mungkin ada yang dah pernah join atau belum join, atau ingin war-warkan kepada rakan-rakan, boleh forwardkan kepada siapa-siapa lah. Okay. Saya sebelum mengakhiri kursus saya, sebelum ni biasanya kami akan ambil gambar. Okay. Kita akan ambil gambar beramai-ramai, tujuan untuk record dokumentasi kami dan juga untuk simpanan kita lah. Okay. Jika sudi on camera, tak ramai pun kat sini ni, ada 5 orang je termasuk staff. Boleh on camera kah? Tidak paksa saya tak paksa. Kalau boleh on camera kita on, and then kita akan ambil gambar lah. Saya tak berani nak tunjuk ini sebab ini coklat. Dia punya rupa sedikit hangit. Saya tunjuk macam ni je lah. Kejap tak cantik lah. Kena ni letak kat bawah. Apalah, nampak brown pun brown lah. Okey. 1, 2. Satu skrin cukup Sen? Sebab kita tak ramai kan? Kena ambil lagi. Satu je. Okay, satu saja. Okay. So nanti gambar ni kami akan kongsikan dalam grup. Okay. So sekali lagi lah saya mengalu-alukan jika ada siapa-siapa yang berkelapangan esok join bersama saya. Kita boleh buat sama-sama secara online bersama dengan saya. Kalau tak berkelapangan boleh panjangkan info ini kepada rakan-rakan. Grup-grup makcik-makcik sebelah, okay. And then kita buat sama-sama lah esok. Esok adalah kursus pembuatan biskut raya juga, iaitu Red Velvet Rangup, okay. Yang ni very simple, very interesting. Saya pun suka buat biskut ni, menarik sebab colour dia merah-merah kan, macam hati lah macam tu. Okay, kami akan kongsikan, sebelum itu kami akan kongsikan link untuk borang maklum balas berkaitan kursus kami. Okey, so saya harap semua peserta akan isi. Jangan lupa itu untuk tujuan dokumentasi kami jugalah. Ya, itu saja saya rasa. Saya dengan ini, dengan rendah diri mohon ampun dan maaf jika ada tersilap kata, terkasar perilaku di sepanjang saya mengacarakan macam rancangan TV Wanita Hari ini, sepanjang saya bersiaran secara atas talian bersama puan-puan di rumah. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa sekali lagi, sudi
bagi feedback sepanjang saya bersiaran di atas talian bersama puan-puan lah. Saya mengharapkan resepi yang saya kongsikan ini berguna dan juga saya tak cakap resepi saya ini adalah yang terbaik. Di luar sana ada banyak lagi resepi yang bagus, cuma saya kongsikan resepi yang saya pernah buat. Okey. Itu saja. Saya harap kita akan berjumpa dalam masa terdekat ini. Jangan serik untuk join lagi kursus kami. Itu saja. Terima kasih saya Puan Sarina Malik dan tim-tim saya Cikgu Husin dan juga Cik Hafiz bin A. Rahman mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih. Okay. Ya, sama-sama.